salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan topik 3. Okey, baiklah. Konsep kanon akan dibentangkan oleh saya sendiri. Konsep pastage akan dibentangkan oleh Siti Zuraika. Manakala konsep sintesis akan dibentangkan oleh Siti Nurain dan konsep parodi pula akan dibentangkan oleh Clementina. Dan bagi contoh-contoh pula akan diterangkan oleh Suzy Edora. Kanon adalah teks yang kedudukannya berada di tengah atau di pusat sistem sastra Melayu dan kemantapannya diiktiraf oleh zamannya. Teks kanon ini dijadikan sebagai rujukan serta model kepada teks-teks lain. Kanon yang dikatakan di sini adalah merujuk kepada teks sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, di mana ia dianggap sebagai model kepada penulisan genre anal atau salasila. Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin dianggap sebagai karya kanon. Kenapa? Kerana sejarah Melayu ataupun Sulalatus Salatin ini penulisannya adalah bermula selepas kedatangan Islam di tanah Melayu dan dikarang oleh Tun Sri Lanang. Sulalatus Salatin ini merupakan karya kedua yang tertua selepas Hikayat Raja Pasai, sebagaimana yang telah dikaji oleh para sarjana. Sulalatus Salatin ini juga dikatakan sebagai karya kanon dan perlu dirujuk serta menjadi model kepada karya-karya anal yang lain, kerana karya-karya yang baru lahir perlu menghubungkan raja mereka dengan 3 orang adik-beradik dari Bukit Segutang untuk mengesahkan bahawa mereka adalah waris yang sah. Dan hal ini kerana hanya di dalam Sulalatus Salatin sahaja yang ada menceritakan tentang keturunan raja-raja Melayu. Okey, baiklah, saya akan memberikan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuraika Peti Ismail. Saya akan membentangkan konsep pastiche. Pastiche ini adalah tema, motif, babak, episod, plot dan imej yang diulang semula atau dijalin dalam sesebuah teks tanpa membuat apa-apa perubahan atau pindaan. Konsep ini digunakan dalam teks hikayat Melayu yang meniru motif, tema, plot, episod dan lain-lain daripada teks kanon. Menurut Roger Fowler pada tahun 1987, pastiche ini sama ada diterapkan pada sebahagian karya atau keseluruhan karya tersebut. Karya itu sebahagian besar terdiri pada frasa, motif, gambar, episod dan lain-lain. Pastiche ini juga adalah meminjam lebih banyak atau tidak berubah daripada karya penulis lain. Konsep pastiche yang lain adalah pastiche ini adalah meniru gaya atau watak karya seorang atau lebih pengarang lain. Pastiche ini juga adalah antara amalan memperoleh idea, gaya atau frasa itu dari pelbagai sumber. Pastiche ini juga dianggap sebagai teknik yang boleh diterima dalam postmodernisme. Di samping itu, pastiche ini juga adalah pengarang memasukkan karya orang lain dalam karya mereka sendiri. Parodi menolok-olokkan karya yang ditiru, tetapi pastiche meraihkan karya tersebut. Di samping itu juga, pastiche adalah istilah sastra yang berlaku untuk karya sastra yang merupakan campuran perkara seperti tema, konsep dan watak yang diambil dari karya yang berbeza. Akhir sekali adalah konsep pastiche ini adalah suatu teknik yang boleh diterima dalam kesusastraan pasca moden. Pastiche ini ia menggabungkan unsur-unsur atau gaya penulisan karya sastra lain. Dan pastiche ini juga dinyatakan dalam kesusastraan di mana ia menulis semula cerita lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya berkaitan dengan konsep sintesis. Konsep sintesis merupakan satu kesatuan antara
pengaruh budaya Hindu dengan pengaruh budaya Islam. Walaupun telah datang pengaruh Islam di tanah Melayu, namun pemikiran Hindu tidak dapat dihapuskan sepenuhnya dalam sebuah karya. Pemikiran Hindu dapat dilihat melalui sistem politik di mana raja akan dianggap berkuasa mutlak dan memiliki wa'adat, manakala pemikiran Islam dilihat melalui konsep pembalasan. Konsep wa'adat dan konsep pembalasan ini akan digerapkan secara halus sehingga mewujudkan kesatuan dan difahami sebagai sintesis. Menurut Kamus Progresif Inggris Melayu 1973, parodi bermaksud suatu perbuatan meniru secara mengejek, manakala mengikut Kamus Dewan edisi keempat 2005, parodi bermaksud sebuah karya sastra atau seni yang meniru gaya pengarang dan pencipta lain dengan cara melucu dan juga mengejek. Parodi pada kajian ini bermaksud suatu bentuk sastra yang meniru dengan cara menterbalikan image atau struktur yang ada di dalam sesebuah teks lain dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti menyindir, menghukum, menempelak, dan juga memuji teks asal atau rujukannya dalam menghasilkan karyanya yang baharu. Parodi juga bermaksud karya yang meniru karya lain yang bersifat serius dengan bermatlamat, melucu, dan juga menyindir. Ini dapat dicapai secara melebih-lebihkan peniruan dalam aspek-aspek pemilihan kata dan juga gaya dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti menyindir, menempelak, menghukum, dan memuji teks asal atau teks rujukannya dalam menghasilkan karyanya yang baharu. Parodi juga bermaksud karangan yang meniru karya lain yang bersifat serius dengan matlamat untuk melucu dan meniru. Hal ini dapat dicapai secara melebih-lebihkan peniruan pada aspek-aspek tertentu melalui penggunaan pemilihan kata dan juga gaya penulisan. Antara contoh karya yang menggunakan konsep kanon, pastiche, sintesis, dan parodi ialah karya Tufat Al-Nafis dalam teks karya kanon. Tufat Al-Nafis ditulis sekitar tahun 1866 sehingga 1872 yang bermaksud pemberian atau hadiah yang bernilai. Karya ini merakamkan peristiwa di sekitar Kerajaan Melayu, Melaka, Johor Riau dari sudut pandangan Raja Ali Haji. Tema-tema pentingnya berpusat kepada keperihalan perpindahan kuasa daripada jurai keturunan Sultan Melaka kepada bendahara, yaitu Sultan Abdul Jalil, dan kemudiannya kepada Bugis dengan fokus kepada kedatangan suku Bugis yang kemudiannya membawa kepada campur tangan Bugis dalam politik Melayu Johor Riau. Karya Tufat Al-Nafis dikatakan menggunakan konsep kanon, pastiche, sintesis, dan parodi karena karya ini telah menjadi rujukan kepada karya-karya lain, yaitu karya-karya yang baharu yang ditulis oleh penulis-penulis baharu bagi membuktikan kesahihan alur cerita. Selain itu, karya ini juga menyatukan budaya-budaya dan suku yang ada pada masa itu.